Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan saya pasti bukan saja kita di Wanita Hari ini yang merangkumkan antara peristiwa-peristiwa perkara yang berlaku sepanjang tahun 2021 ini, malahan setiap daripada kita mempunyai rangkuman secara peribadi. Tapi Fahrin, sebelum kita nak kongsikan, kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita yang sudi bertandang ke set kita walaupun dari jauh, dari Muar ya. Ya, betul. Kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Fiza sihat ya? Sihat, insya-Allah. Alhamdulillah. Fahrin sihat ya? Alhamdulillah. Moga sihat sentiasa, insya-Allah. Ustaz, lepas dengar kabarnya lepas kuliah subuh ni Muar tu terus datang kemari. Betul lah. Tadi kuliah. Pagi tadi kuliah. Ini di sini ya. Selagi mana orang memerlukan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu saya kira merupakan satu perkara yang menggembirakan sebagai penutup untuk tahun 2021 ini. Tapi dalam ada juga dalam kalangan kita ini yang bergembira, ada juga dalam kalangan rakyat Malaysia maupun penonton yang berduka cita ketika ini. Sebelum kita nak kongsikan dengan lebih panjang lagi tentang apa yang bakal kita bawakan pada tengah hari ini, apa kata kita saksikan dahulu sedikit rangkuman apa yang berlaku pada awal tahun 2021 ini dengan laporan yang telah pun disediakan oleh Wan Nur Ain. Pejam celik, tahun 2021 sudah hampir ke penghujung dan bakal melabuhkan tirainya. Dari isu kesihatan, politik, ekonomi hinggalah kepada hiburan tanah air, tahun 2021 akan dikenang dalam lipatan sejarah sebagai satu lagi tahun yang cukup mencabar buat semua. Ambang 2021 dibuka dengan pemberhentian perkhidmatan feri tertua di Pulau Pinang. Feri yang beroperasi sejak 126 tahun itu telah diberhentikan operasi dan membuatkan rata-rata rakyat Malaysia menzahirkan rasa sedih. Malahan di awal tahun 2021, bukan sahaja negara masih berperang dengan penularan wabak COVID-19, tetapi turut dikejutkan dengan bencana banjir yang melibatkan 6 negeri paling terjejas iaitu Johor, Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan dan Selangor. Tidak berakhir di situ, sekali lagi rakyat Malaysia terpaksa akur apabila kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ke atas 6 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, Melaka, Johor dan Sabah disebabkan penularan wabak COVID-19 yang semakin tinggi. Kegusaran rakyat terubat apabila ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin jenis Pfizer-BioNTech pada Februari yang memberi sinar harapan kepada seluruh rakyat untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Selain isu kesihatan, antara lain yang menarik perhatian adalah perkahwinan selebriti terkenal negara Niloufar bersama pendakwa bebas Haris Ismail yang mendapat liputan meluas pada Mac lalu. Antara majlis yang dinantikan oleh ramai pihak, namun isu SOP yang dikaitkan menjadikan majlis perkahwinan yang mendapat liputan meluas itu bertambah tular. Pada April pula, dunia digemparkan dengan insiden yang menimpa kapal selam milik tentera Indonesia KRI Nanggala 402 yang ditemui pecah di dasar laut di perairan Bali dan menyaksikan kesemua 53 anak kapalnya meninggal dunia. Baik, itu dia antara rangkuman yang berlaku di suku awal tahun 2021 dan Azam, kalau kita lihat sebenarnya kita tak nafikan banyak kisah suka di kala apa juga yang kita kongsikan tadi, tapi rata-ratanya apa yang utama adalah ujian, dugaan, bencana. Jadi bagaimana Azam melihat tahun 2021 ini untuk peringkat pembukaan tempoh hari? Baik, terima kasih Fahrin ya. Para penonton, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bila kita tengok VT tadi, sebenarnya memang tak nafikan itulah kehidupan. Kehidupan ini adalah ujian, kita kena maklum. Dan kita kena faham bahawa kehidupan ini bukannya kita risaukan tentang apa yang berlaku, tetapi kita menguruskan apa yang berlaku. Ramai di kalangan kita, tuan-tuan puan para penonton, kadang-kadang memang saya tak nafikan, setiap kita ada rasa risau, ada rasa anxiety, macam-macam bagai-bagai ni. Kita rasa tahun 2021, perasan tak tuan-tuan puan para penonton ya? 2021 ni rasa macam cepat aja. Betul. Fahrin, Fiza, kita rasa macam cepatnya.
tiba-tiba hari ni, dah habis dah. Kan? Maknanya, kita rasa terlampau cepat. Cumanya, kita sebagai orang beriman khususnya, orang Islam dan pastinya sebagai manusia, kita kena pandang ke hadapan. Memang saya tak nafikan banyak perkara yang berlaku. Kalau kita lihat dengan macam-macam lah. Kalau saya fikir balik, ya Allah, kita akan rasa macam takut, kita akan menggigil, kita rasa macam menakutkan. Tetapi tuan-tuan dan puan, ajaibnya Nabi kata. Dan saya suka hadis ini. Nabi SAW kata dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata, ajaibnya orang beriman, semua yang berlaku itulah baik untuk dia. Bila mana dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Bila mana mendapat musibah, dia bersabar, itu baik untuknya. Dan pastinya kita sebagai orang beriman ini ajaibnya. Maknanya kita dapat musibah, kita sabar. Dan memanglah ia bukan mudah kan. Tetapi bila kita dapat nikmat, kita bersyukur. Dan percayalah, walaupun berlaku setahun ini, sebenarnya barangkali yang kita tumpukan adalah yang musibah, yang ujian bagai-bagai. Tapi sebenarnya 1001 lebih nikmat Allah berikan kepada kita. Saya suka apa yang Ustaz katakan itu tentang bagaimana kita belajar untuk melihat nikmat yang diberikan berbanding musibah yang digambarkan. Pagi tadi saya sempat berbual dengan seorang rakan. Katanya saya menceritakan tentang kegusaran untuk kita menempuhi tahun depan. Melalui pembacaan, katanya akan bakal berlaku ini, itu dan sebagainya. Tapi beliau berkata, jangan fikirkan perkara yang belum terjadi kerana Allah itu Maha Baik. Kita kena hidup dengan belajar untuk menerima apa yang datang itu dengan penuh hati terbuka. Tapi itu yang Ustaz kongsikan. Tetapi kita nak kongsikan dan lihat satu lagi bingkisan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Tasha tentang apa pula antara perkara-perkara berlaku sepanjang pertengahan tahun 2021 ini. Kita kongsikan. Tiga mangsa kemalangan dua tren transit aliran ringan LRT di laluan Kelana Jaya berdekatan stesen LRT KLCC malam semalam mengalami pendarahan otak dan kini ditempatkan di unit rawatarapi ICU Hospital. Menyorot kembali peristiwa yang berlaku pada pertengahan tahun 2021 pada tanggal 24 Mei menjadi salah satu tarikh hitam buat seluruh rakyat Malaysia di mana insiden di antara dua tren transit aliran ringan LRT telah menyebabkan seramai 213 orang penumpang terlibat di dalam kemalangan tersebut. Dikatakan 166 orang daripadanya telah cedera ringan dan 47 orang lagi daripadanya mengalami kecederaan parah dan ia merupakan satu tragedi yang amat mengejutkan buat semua pihak. Oh my God. Pada Ogos 2021 pula, bulan kemerdekaan dikejutkan dengan musibah fenomena kepala air di Yan Kedah sekaligus telah meragut 6 nyawa dan mengakibatkan kemusnahan di sekitar kawasan tersebut. Wabak COVID-19 sememangnya memberi kesan yang mendalam buat seluruh rakyat Malaysia. Mengimbau kembali pada pertengahan tahun 2021, kerajaan sekali lagi telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan buat kali ketiga. Kes harian pada waktu itu melebihi 8,000 kes setiap hari, manakala kes aktif pula melebihi 70,000 kes. Malahan kes kematian COVID-19 juga telah mencecah sehingga 257 kes kematian dalam sehari. Jangan diucap selamat tinggal pada diriku. Berduka dengan kes kematian akibat wabak COVID-19 ini, negara turut dikejutkan dengan berita pemergian insan seni tanah air Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin pada tanggal 9 Ogos 2021. Pemergiannya yang bertarung nyawa melahirkan bayi secara pembedahan dalam keadaan tidak sedar ditidurkan akibat jangkitan COVID-19 bukan sahaja memberi impak yang amat mendalam buat seluruh rakyat Malaysia, malahan pemergiannya juga turut menyentuh banyak hati sehingga ke peringkat antarabangsa. Sesungguhnya pemergian yang amat dicemburui.
Rata-rata pengguna media sosial juga turut meluahkan rasa terkejut, sedih dan mengakui bahawa pemergiannya itu telah memberi banyak kesedaran kepada mereka untuk sentiasa menghargai pasangan mahupun insan tersayang dan ternyata semua yang ada di dunia hanyalah sementara sahaja. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Swab. Saya kira walaupun kita dah berulang-ulang kali melihat lukisan tersebut, tetapi ia tetap menyentuh hati kita, bukan saja di studio, saya percaya juga penonton-penonton yang sedang menonton kita ini. Beginilah Ustaz, macam tadi Ustaz katakan, memang ada banyak hikmah-hikmahnya, tetapi sebagai manusia yang kerdil, manusia biasa ini, kita tak terlepas daripada merasa kecewa, merasa sedih dan ada kalanya merasa berputus asa. Tapi bagaimana untuk kita belajar, bangun, bangkit dan meneruskan kehidupan yang akan datang ini untuk kita membuka lembaran baru untuk tahun 2022 nanti? Luar biasa. Terima kasih ya Fizah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok video tadi, sebenarnya saya sangat tersentuh. Barangkali itu yang kita nampak di kaca TV. Dan saya yakin secara peribadinya, tuan-tuan dan puan, mungkin ada di kalangan kita yang memang kehilangan keluarga. Mungkin kehilangan isteri, anak-anak, mak ayah, mentua. Dan saya ada jumpa, dia kata mak ayah meninggal COVID dan sebagainya. Sekali hilang sebagainya. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak teruskan ke hadapan? Saya kongsikan ada 3 tips. SST. Apa SST ni? Ini bukan cukai tuan-tuan. Ya. Apa dia? S yang pertama, kita kena sangka baik. Sangka baik. Sangka baik yang paling utama adalah kita sangka baik dengan Allah SWT. Bila mana kita sangka baik dengan Allah, pastinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Saya selalu cakap, tuan-tuan puan para penonton, ya, bila mana kita fikir yang baik-baik, kita berdamping dengan orang baik, kita buat benda baik, percayalah Allah yang maha baik akan berikan kebaikan kepada kita. Ini yang paling penting. Sangka baik dengan Allah, sangka baik sesama manusia, sangka baik dengan rakan sejawat dan percayalah apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Ini orang beriman. Kita kena cari hikmah. Hikmah tak boleh duduk diam, ya Fahrin, Fizah, kita tak boleh duduk diam. Tapi hikmah ini kita perlu mencari. Itu yang pertama, sangka baik. S yang kedua, tuan-tuan dan puan, S yang kedua adalah sentiasa berdoa. Kita kena sentiasa berdoa kerana apa? Dengan doa inilah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dengan doa inilah yang akan dapat menyelamatkan kita daripada bala bencana. Kerana doa silahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman. Lebih lagi orang yang musafir sebagai contoh. Saya masih musafir sekarang ni kan. Kita musafir, waktu hujan, kita berdoa. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Hari ini hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan, banyakkan doa supaya tahun yang mendatang ini lebih baik pada masa kita. InsyaAllah, bukan saja baik, mungkin baik pada pandangan kita, tapi sebenarnya kebaikan kita nak adalah Allah yang lebih tahu. Kita minta apa yang kita mahu. Kita minta kaya, minta kaya, minta kaya. Tak kaya-kaya. Tak kaya-kaya. Sebab apa? Allah tahu kita tak boleh kaya. Barangkali kalau kita kaya, kita lupa Allah. Kita minta apa yang kita mahu, Allah bagi apa yang kita perlu. Ustaz, bagaimana kita nak belajar untuk berdamai dengan takdir kita, berdamai dengan dugaan-dugaan apa yang berlaku kita, apa yang berlaku ini? Sebenarnya itulah, bila mana kita berdoa, sebenarnya kita kena pandang apa yang berlaku ini semua telah ditentukan oleh Allah. Itu sebab kita kena mantapkan akidah kita. Mantapkan iman kita. Orang yang ada iman, insya-Allah, itu sebab Nabi kata ajaib orang beriman ini, semua yang berlaku baik untuk dia. Saya tak nafikan dalam 2021 ni pun juga anak saya masuk ward, isteri saya masuk ward. Maknanya macam-macam berlaku. Saya pun merasai perkara itu. Cuma tuan-tuan dan puan, bagaimana kita memandang perkara ini? Saya tak nafikan kita manusia biasa, Fahrin, Fiza, ya. Kita pasti akan down. Kita pasti akan sedih. Normal. Kita nangis-nangislah tuan-tuan, tapi jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Itu sebab Allah berikan lupa kepada kita. Kalau kita ingat, lagi banyak benda kita beringat, tak lupa, payah. Itu sebab S yang kedua, sentiasa berdoa. Macam Fiza tanya tadi, bagaimana kita nak baik dengan takdir kita. Dan kita yakin Allah beri pasti terbaik untuk kita. Itu yang paling penting. Itu sebab minta doa, minta maaf cakaplah. Saya selalu cakap dengan orang, kita berdoa ini mesti kita minta panjang umur dengan iman dan tidak menyusahkan keturunan. Ini yang paling penting. Ada orang minta panjang umur, tapi akhirnya minta maaf cakap, panjang umur yang menyusahkan orang. Pun na'udzubillah min zalik. Panjang umur menyusahkan anak, bini dan sebagainya. Pun takut. Kita tak nak. Kita nak panjang umur dengan iman dan juga tidak menyusahkan keturunan. Kita nak mewah rezeki. Mewah tapi rezeki yang berkat. Bukan rezeki yang memudaratkan dan menyusahkan. Itu yang kedua. S yang kedua, sentiasa berdoa. T yang terakhir apa dia? Ini yang paling penting, iaitu tenang.
Apa-apa pun yang berlaku, kita kena tenang, tuan-tuan dan puan. Bila kita tenang, sekarang ni macam-macam ujian Allah bagi, dengan bencananya, dengan banjirnya dan sebagainya, tenanglah tuan-tuan dan puan. Saya tak nafikan rakan-rakan kita yang diuji, kita jangan suka menuding jari. Bila kita tunding jari, kita kecam orang, bla bla bla, akhirnya bukan saja kita kena muhasabah. Saya selalu cakap, kalau ada tenaga, ada masa, pergilah buat bantuan. Saya tengok Fiza, Fahrin, tim-tim WHI, pergi buat bantuan. Ramai rakan-rakan kita di luar sana, ramai buat bantuan. Pergi buat bantuan. Ustaz tak mampu. Ustaz tak ada tenaga, tak ada masa. Maka berilah sumbangan keuangan. Kita ada sumbangan keuangan, ya, sebagai contoh NST dan sebagainya kan. Kita beri sumbangan. Tak mampu juga beri sumbangan. Paling kurang tuan-tuan dan puan, apa dia? Doakan mereka. Bila kita doakan, percayalah Allah akan berikan kebaikan kepada kita semua. Dan yang penting, kita kena pandang ke hadapan, kita tenang dengan apa yang berlaku. Percayalah Allah akan berikan kebaikan untuk tahun-tahun mendatang insya-Allah. Dan saya kira itu bukan saja pesanan untuk kita sebagai individu tetapi kita sebagai sekumpulan umat manusia. Betul. Untuk dunia kita yang penuh ujian dan dugaan ini. Baik, dan Ustaz, sebagai penghujung kepada perbincangan kita di sebalik segala apa yang kita dah bincangkan tadi, mungkin kita nak Ustaz berkongsikan sedikit doa bersama dengan kita semua dan juga penonton-penonton wanita hari ini sebagai penutup dan juga pembuka untuk Tahun 2022 hadapan insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan, banyaklah berdoa. Mintalah apa saja, Allah Maha memakbulkan. Doalah apa bahasa sekalipun, Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Kita tadah tangan, kita berdoa dan memunajat. Moga-moga hari ini insya-Allah kepada para penonton semua yang berada, yang menonton wanita hari ini, hari Jumaat terakhir dalam tahun 2021 ini insya-Allah, Allah makbulkan doa kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah Tuhan kami, kasihlah kedua ibu ayah kami ya Allah. Seperti mana mereka mengasihi kami suatu kami kecil ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mendadah tangan pada hari terakhir tahun 2021 ini ya Allah. Permudahkan segala urusan kami untuk tahun-tahun yang mendatang ya Allah. Kami yakin ya Allah, tahun-tahun yang mendatang Kau memberikan kebaikan kepada kami ya Allah. Bukan saja kepada kami seluruhnya, tetapi seluruh umat manusia di dunia ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat ya Allah, makbulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, yang dalam kesusahan ya Allah, permudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Kami mendadah tangan ya Allah pada akhir hari tahun 2021 ini ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk tahun-tahun yang mendatang ya Allah. Kami yakin dengan janji-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk terus kami mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk tahun-tahun yang mendatang ini ya Allah. Mewahkanlah rezeki kami dengan keberkatan. Panjangkanlah umur kami dengan iman dan tidak menyusahkan keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Dan tuan-tuan puan, saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan kita takut tuan-tuan puan, hari ini lebih teruk pada semalam, itulah orang yang rugi tuan-tuan puan. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kita mengubah diri kita. InsyaAllah kitalah yang akan mengatur kehidupan kita mengikut acuan Allah SWT dan pastikan tahun yang mendatang ini 2022 datang dan kita sambutlah dengan kebaikan dan kita mohon Allah Ta'ala berkati tahun yang mendatang ini dan insya-Allah memberikan kebaikan positif kepada kita semua. Moga-moga diberkati sampai bila. Amin insya-Allah. Amin. Amin. Selamat tahun baru semua insya-Allah. Selamat tahun baru. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Azam di atas perkongsian itu dan saya kira walaupun dalam masa yang singkat ini pasti banyak sebenarnya yang dapat kita tanam, ambil dan sematkan untuk kita mulakan hari baru, lembaran baru tahun 2022 esok hari insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika Fahrin. Dan banyak lagi perkongsian kami, jadi teruskan, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.